Makhluk tak ada sanad. Segala cerita-cerita mereka tak ada sanad. Dengan adanya sanad suatu perkara yang berkaitan syariat dan sebagainya akan dapat terus dipelihara dan keturunannya dapat sentiasa diakui oleh umat. Tidak ada sanad kita boleh memelihara keturunan sesuatu perkara. Hazrat Ibn Sirin rahmatullahi alaihi berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah ibarat sebuah agama. Maka hendaklah kamu perhatikan daripada siapakah kamu mengambil agama kamu. Dan ilmu ini adalah agama. Maka kalau kamu berhati-hatilah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Kita nak ngaji, ada setengah orang semangat, ada sebab nak ngaji. Tapi kalau tersilap pilih guru, maka lain tadi. Jadi kita kena perhati dengan siapa kamu ambil agama kamu. Hazrat Abdullah bin Mubarak rahmatullahi kata, sanad adalah sebahagian daripada agama. Al-isnadu minad din. Sanad sebahagian daripada agama. Kelak dia. Hazrat Abdullah bin Mubarak rahmatullahi berkata, sanad adalah sebahagian daripada agama. Seandainya tiada sanad, nescaya akan berkatalah siapa sahaja yang ingin berkata, apa sahaja yang ingin katakan. Al-isnadu minad din. Laulal sanad laqala man qala ma qala. Sanad itulah sebahagian daripada agama. Kalaulah tak ada sanad, maka akan berkata sesiapa sahaja yang ingin berkata, apa sahaja yang ingin dikatakan. Setiap orang ingin berkata, apa sahaja nak kata dia akan kata. Mana sanad? Sanad tak ada. Jadi agama tak datang macam tu. Agama akan datang dengan sanad. Hazrat Ibnu Mubarak rahmatullahi alaihi menambah lagi. Menurut sanad itu adalah berhubungan dengan agama. Menuntut sanad itu adalah berhubungan dengan agama. Beliau berkata lagi, perumpamaan orang yang menuntut urusan agamanya tanpa sanad adalah umpama orang yang menaiki bumbung tanpa menggunakan tangga. Boleh naik bumbung tanpa tangga? Boleh, pakai lift lah. Hazrat Abdul Samad bin Hasan rahmatullahi berkata, aku mendengar Hazrat Sufyan As-Sauri rahmatullahi berkata, sanad adalah senjata orang mukmin. Apabila tiada senjata bersamanya, maka dengan apakah dia hendak berperang? Kita baca saja ni, senang aja. Telah berkata Hazrat Yaqub bin Muhammad bin Isa rahmatullahi alaih, bahawa Hazrat Ibnu Shihab rahmatullahi alaih berkata, beliau akan menyertakannya dengan sanad dan berkata, adalah tidak betul untuk menaiki bumbung tanpa menggunakan tangga. Kemudian kaedah naqal bil isnad, yakni penukilan hadis bersanad. Ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Terdapat dua cara penukilan hadis secara bersanad. Kita nak nukilkan hadis ini dengan sanad ni ada dua kaedah. Pertama, menukilkan sebuah hadis dengan menyandarkannya kepada mana-mana kitab hadis yang muktabar, yang mana pengarang kitab tersebut meriwayatkan hadis tersebut melalui sanadnya sendiri, seperti mana kitab Sihah Sittah. Sihah Sittah ni kitab Bukhari, kitab Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Satu lagi apa? Nasa'i. Hadis tersebut melalui sanadnya sendiri, seperti kitab Sihah Sittah, kitab Masanid atau kitab Mu'ajjam. Nanti kita akan sebut secara terperinci takrif-takrif kitab-kitab Masanid, Mu'ajjam dan sebagainya. Jadi dia tulis hadis, dia sandarkan hadis itu melalui sanad dia sendiri. Kan? Oh, bukan. Dia menyandarkan kepada mana-mana kitab hadis. Maknanya hadis ini sandar kepada kitab Imam Bukhari. Hadis ini aku akan sandarkan kepada kitab Imam Tirmizi. Ini kepada Abu Daud dan sebagainya. Kaedah yang kedua, menukilkan sebuah hadis dengan meriwayatkan melalui sanad si penukil itu sendiri, tanpa menyandarkannya kepada mana-mana kitab hadis yang muktabar. Dia nukil hadis melalui sanad dia sendiri. Dia ada sanad dia sendiri. Tak lalu melalui penulis kitab Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke, Ibnu Majah ke, tak lalu. Lalu kok lain. Sesetengah ulama mutaakhirin menjadikan syarat untuk menjadikannya, yakni kaedah kedua ni sebagai syarat untuk menukilkan hadis. Setengahnya kata kaedah kedua ni syarat untuk menukilkan hadis. Namun pendapat ini telah ditolak oleh ulama muhaqqiqin yang mengatakan bahawa penukilan hadis dengan kaedah yang pertama sudah pun memadai, sedangkan penukilan hadis menggunakan kaedah kedua adalah lebih afdal berbanding kaedah yang pertama dan bukanlah syarat penting. Jadi yang tahqiqnya, yang betulnya adalah kaedah kedua itu hanya afdal saja. Kaedah pertama pun boleh kita gunakan. Jadi kita sebagai orang awam ni cukup kata hadis ini daripada Bukhari, rawahu Bukhari, rawahu Syaikhain, muttafaqun alaih, cukup.
Jadi orang yang mengaji dia ada sanad dia sendiri, dia boleh sebut an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Imam Bukhari an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni cukup hanya quote Bukhari, Muslim, kan. Satu lagi rawahu Muslim, dia berbeza. Kan, rawahu Muslim. Kita sebut hadis pelik-pelik, tanya mana dalil? Rawahu Muslim. Tengok-tengok dalam Muslim tak ada. Rupa-rupanya rawahu Muslim makna Muslim orang Islam. Muslim bermakna orang Islam. Jadi orang Islam yang meriwayatkannya. Betul lah tu. Lafaz-lafaz yang digunakan dalam periwayatan sanad hadis. Lafaz-lafaz. Dia ada lafaz-lafaz kaedah yang tertentu digunakan oleh muhaddisin dalam riwayat hadis. Kaedah periwayatan hadis yang digunakan pakai pada hari ini adalah pembacaan melalui kitab-kitab hadis tanpa melihat adakah syekh yang membacanya ataupun murid yang membacanya. Namun demikian, pada zaman yang lalu, cara periwayatan hadis yang berbeza dapat diketahui dengan penggunaan istilah yang berbeza. Dia ada istilah yang tertentu. Bila sebut lafaz tu maknanya cara dia lain. Bila sebut lafaz ni maknanya cara dia lain. Kita akan perhati. Kaedah pertama, kaedah as-sima'. Dia simak ni sebenarnya bukan K. Kita tengah edit kita semua dengan lafaz yang betul nanti. As-sima' dengan ain. Kaedah as-sima' iaitu lafaz haddasani. Dengan lafaz apa? Haddasani. Haddasani fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Ataupun dengan lafaz sami'tu, aku mendengar. Haddasani menceritakan kepada aku. Sami'tu apa? Aku mendengar. Jadi dua-dua lafaz ni, haddasani dan sami'tu ni digunakan apabila syekh yang membaca kitab sedangkan murid mendengarnya. Jadi tuan-tuan balik nanti kalau tuan-tuan nak riwayat hadis, tuan-tuan nak guna pakai apa sekarang ni? Sami'tu ataupun haddasani. Sebab saya yang baca, saya yang kering tekak, tuan-tuan dengar saja. Ada tuan-tuan yang tidur. Minta maaf. Jadi lafaz tuan-tuan nak nukil nanti haddasani ataupun sami'tu. Kaedah kedua adalah dipanggil kaedah al-qiraat ala syekh. Qiraat, bukan qiraat. Dia guna lafaz apa? Iaitu lafaz akhbarani dan lafaz amba'ani atau qara'tu alaih. Diguna menandakan murid yang membaca kitab, manakala syekh hanya mendengar saja. Dua kaedah. Murid duk peran, syekh kata, betul, jalan. Teruskan. Nanti dulu. Macam tu je. Itu lafaz kita guna apa? Akhbarani. Jadi tuan-tuan buka kitab Bukhari nanti balik rumah, kitab Tirmizi nanti tuan-tuan akan jumpa lafaz haddasani. Kadang-kadang guna lafaz amba'ani. Ada beza situ. Jadi kita dah mengaji ni, kita tahulah amba'ani maknanya murid yang baca, syekh yang dengar. Kalau haddasani, syekh yang baca, murid yang dengar. Menandakan murid yang membaca kitab manakala syekh hanya mendengarnya. Lafaz ketiga, lafaz quri'a alaihi wa ana asma'u. Disebut apabila orang lain membaca di depan syekh dan murid sekadar mendengarnya. Orang lain duk baca, kita duduk sekali majlis, salah seorang daripada anak murid baca, kita mendengar saja depan syekh. Maka guna kaedah apa? Quri'a alaihi wa ana asma'u, dibacakan di depan syekh dan ana asma'u, aku mendengarnya saja. Itu maksudnya. Kaedah nombor 4, kaedah al-munawalah, iaitu dengan menggunakan lafaz nawilni. Nawilni fulan, nawilni fulan. Diguna pakai bila syekh menganugerahkan kepada murid apa yang diriwayatkan tanpa bacaan daripada mana-mana pihak. Syekh bagi anugerah pada dia, ni segala masmu'at aku, segala marwiyat aku hadiahkan pada kamu. Jadi bila kita bagi kepada anak murid kita kata nawilni fulan. Fulan syekh telah hadiah anugerahkan kepada aku. Nawilni. Kaedah nombor 5. Kaedah al-murasalah, iaitu dengan menggunakan lafaz syafahani ataupun kataba ilayya. Diguna pakai apabila syekh menulis riwayat dan menghantar kepada muridnya secara ijazah. Syekh tulis riwayat, kemudian syekh hantar melalui utusan bagi kepada anak murid aku ni, anugerah kepada dia. Secara disebut sebagai secara murasalah. Dia beza nombor 4 tu. Nombor 4 tu syekh dengan tangan dia sendiri anugerah kepada murid dia. Murasalah ni syekh menggunakan perasaan utusan. Dengan perantaraan utusan, syekh tulis semua masmu'at dia, marwiyat dia, lalu syekh dengan perantaraan utusan menghantar kepada muridnya secara ijazah.
Jadi segala kitab yang didengar oleh syekh tadi, kitab hadis tadi, kitab itu disebut sebagai murasalah. Nombor 6. Yang umumnya 2 tu je saja tuan-tuan. Nombor 2 ke atas tu. Yang lain tu jarang-jarang. Sekali kita semua. 4 orang je semua. Masuk 90 orang semua. Nombor 6, lafaz yang semisal dengannya seperti qala, zakara, rawa, qala fulan ataupun zakara fulan, rawahu fulan adalah untuk menisbatkan pendengaran dan ijazah daripada syekh. Cukup. Kedudukan dan martabah sanad. Sanad ni ada status dia, kedudukan yang tersendiri. Ini air sikit. Allahumma. Sanad ni tuan-tuan ada martabah dan kedudukannya yang tersendiri. Satu isnad a'la dan isnad nazil. Isnad a'la, isnad tinggi, isnad nazil, isnad rendah. Sanad ni ada kategori dia. Sanad tinggi, sanad rendah. Isnad ali, a'la samalah, a'la ni yang tertinggi, ali ni sanad tinggi. Isnad ali dikatakan kepada setiap sanad hadis yang mana perawinya tidak ramai. Seperti asanid Imam Malik radhiyallahu anhu. Sanad tinggi ni maknanya periwayat hadis, penulis kitab tadi di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 ataupun 3 perantara saja. Seperti Imam Malik. Imam Malik disebabkan dia tabi'in, maka Imam Malik dengan Nabi ada berapa? Imam Malik paling banyak pun 2 ataupun 1 saja. Imam Malik, kemudian 1 orang lagi sahabat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi yang kurang perantaraannya itu disebut sebagai sanad ali. Sanad ali. Kan kita pernah dengar kisah satu orang sahabat kan, dia ambil tali unta daripada Madinah, dia bersafar ke Damsyik. Bila jumpa seorang sahabat, dia tanya, adakah kamu pernah dengar hadis ini daripada Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bila seorang merintis jalan untuk mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan baginya untuk merintis jalan ke syurga. Tanya sahabat tadi, sahabat kata, angguk, ya aku dengar. Maka dia ambil tali unta balik daripada Damsyik, balik Madinah balik. Itu adalah semata-mata untuk menuntut sanad ali. Dia dah dengar hadis tu, cuma untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan berturun daripada Bangi itu, Putrajaya, untuk mendapatkan hadis ini tuan-tuan. Jadi barang siapa yang turun pada rumah dia untuk merintis jalan mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan syurga. Amin. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan jalan kita ke syurga nanti. Dan tertib Allah Ta'ala bila mudah jalan syurga, jalan dunia dengan sendiri akan otomatik akan jadi mudah. Mudah-mudahan. Yang kedua, isnad nazil. Isnad rendah. Sanad rendah sikit. Dikatakan kepada setiap sanad hadis yang mana perawinya adalah ramai. Mana perawi di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai. Seperti asanid Imam Imam Ja'far At-Tahawi. Dia hidup lama zaman selepasnya dah. Maka di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai. Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah, Imam Tirmizi radhiyallahu anhu ajmain. Al-ulu, yakni ketinggian dalam sanad. Jika sedikitnya bilangan perawi dalam satu sanad dan berakhirnya sanad hadis tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dinamakan uluwu mutlak. Uluwu mutlak. Maknanya bilangan perawi dalam satu sanad berakhir sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan uluwu mutlak. Yang kedua, jika sedikit bilangan perawi dan berakhirnya sanad hadis tersebut kepada para imam muhaddisin atau berakhir kepada imam fuqaha ataupun musannifin, pengarang-pengarang kitab seperti Imam Malik, Imam Sufyan Suri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim radhiyallahu anhu ajma'in, maka ianya disebut uluwu nasabi. Maknanya kalau dengan perantaraan satu orang itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada beberapa perawi saja, perantara wasitah itu sedikit. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut uluwu mutlak. Tapi kalau sanad dia tak sampai Nabi, sampai kepada pengarang kitab Imam Bukhari, ataupun sampai kepada Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, ataupun sampai kepada mana-mana penulis kitab,
maka sanad dia sampai penulis kita itu kurang orangnya, kurang perawinya, maka dia disebut sebagai ulu nasabi. Wasabi lainnya. Pak tak pernah makan wasabi macam mana? Makanan ke apa? Sambal goreng. Namun pengertian ketinggian sesuatu sanad adalah berbeza mengikut pegangan setiap muhadis masing-masing. Sebab tu tuan-tuan, dia istilah kan, dia benda-benda istilah, benda-benda hadis ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia ittifaq pun. Setengah muhadisin menurut mereka ketinggian sanad dilihat daripada sudut ni. Setengah muhadisin yang lain dilihat ketinggian sanad dilihat pada sudut yang berbeza. Kita tengok contoh nanti. Hazrat Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaihi menceritakan bahawa pernah satu kali Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi telah bertemu dengan Imam Auza'i rahmatullah alaihi di pasar Mekah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Auza'i tiba-tiba berjumpa di pasar Mekah. Dua-dua imam berjumpa. Ni cerita ni tuan-tuan. Bagi hilang mengantuk sikit. Maka Imam Auza'i menyanyikan Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi, kenapa kuan dia ulama bila jumpa mana-mana pun mereka bahas tentang ilmu je. Kalau kita jumpa pasar ni, nanti jumpa kat masjid nanti kita cakap kan. Tak, mereka bahas kat ilmu di pasar. Dia kata, kenapa tuan tidak mengangkat kedua tangan? Yang ni kenapa tak raful yadain? Semasa melakukan rukuk dan ketika bangkit daripada rukuk. Kita Syafi'i kan. Raful yadain takbiratul ihram, kemudian takbir pergi pada rukuk apa kita? Raful yadain, bangkit pada rukuk apa? Raful yadain, angkat kedua tangan. Jadi Hanafi mereka tak angkat. Mereka angkat pada pertama kali saja. Takbiratul ihram saja. Turun pada rukuk, naik pada rukuk, naik pada rakaat kedua mereka tak angkat. Jadi Imam Auza'i peluang jumpa Imam Abu Hanifah, dia tanya. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, sanad hadis hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencapai darjah yang sahih. Dia jawab macam tu. Sanad raf'ul yadain dia kata tak sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan darjah yang sahih. Maka Imam Auza'i bila dengar macam tu, terus dia baca sanad. Terus menyebut sebuah hadis dengan sanadnya daripada an Zuhri, an Salim, an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, macam inilah. Hakaza. Lalu Imam Auza'i radhiyallahu terus menyebut sebuah hadis dengan sanadnya daripada Imam Zuhri, dari Hazrat Salim, dari ayahnya Hazrat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu ajma'in, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangan beliau apabila memulakan solat, ketika hendak rukuk dan semasa bangkit daripada rukuk. Al-Bukhari. Dia tak sebut Al-Bukhari. Zaman dia tu. Kalau zaman kita sebut Al-Bukhari. Dia sanad direct lah dia sebut. Imam Abu Hanifah bila dengar macam tu, Imam Abu Hanifah cakap apa? Imam Abu Hanifah baca sanad dia pula. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu terus menjawab dengan menyebut sebuah hadis dengan sanadnya dari Hazrat Hammad, dari Hazrat Ibrahim, dari Hazrat Al-Qamah, daripada Hazrat Aswad, dari Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ajma'in, dari Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua-dua tangannya melainkan ketika mulakan solat. Kawan tu baca hadis, kawan ni baca hadis. Hadis tu kata Nabi angkat tangan ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk. Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahmatullah alaihi bawa pula hadis yang mana Nabi angkat ketika takbiratul ihram saja. Adapun ketika rukuk, bangkit dari rukuk, Nabi tak angkat tangan. Tapi kita perhati, kalau kita belajar tadi, sanad di antara kedua-dua Imam Auza'i dengan Imam Abu Hanifah, siapa sanad Ali? Auza'i kan? Sebab perawinya sedikit berbanding dengan Abu Hanifah. Perawinya ramai. Berapa tu? Hammad, Ibrahim, Al-Qamah, Aswad, Abdullah bin Mas'ud. Berapa? 5. 5 ke 4? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai Rasulullah. Jadi macam mana? Imam Auza'i rahmatullahi ta'ala berkata, Imam Auza'i tak puas hati, dia kata, saya memberitahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sanad ali yang tinggi, iaitu hanya terdapat 3 orang perawi saja di antara saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala tuan pula mengemukakan sanad nazil, yakni sanad yang lebih rendah, iaitu terdapat 4 orang perawi di antara tuan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dengar macam tu, Imam Abu Hanifah jawab, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu lalu memberi penjelasan bahawa Hazrat Hammad adalah lebih faqih daripada Imam Zuhri. Hazrat Ibrahim adalah lebih faqih. Lebih faqih makna lebih hebat pemahamannya dari segi hukum fiqh, mana faham agama, daripada Hazrat Salim. Manakala Hazrat Al-Qamah tidak kurang pula kefahamannya daripada Hazrat Abdullah bin Umar berbanding sanad kamu tadi radhiyallahu anhu ajmain. Beliau mempunyai keutamaan sebagai sahabat.
Manakala Hazrat Alqamah pula mempunyai keutamaan yang lain. Betul tak ni? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, beliau mempunyai keutamaan sebagai sahabat. Manakala Hazrat Alqamah pula mempunyai keutamaan yang lain. Hazrat Abdullah bin Mas'ud diketahui lebih faqih berbanding Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Imam Auza'i radhiyallahu anhu pun terdiam. Bila Imam Auza'i dengar macam tu, alasan itu Imam Auza'i pun terdiam. Maknanya tuan-tuan, Imam Abu Hanifah dia tak pentingkan perawi sedikit ke ramai. Yang dia pentingkan perawi itu walaupun ramai, tapi semua perawi itu semuanya faqih. Dia tengok kau tu pula. Dia tengok dari segi perawi itu faqih. Adapun Imam Auza'i tengok dari segi kurangnya perawi di antara dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad nazil ke ali ke kadang-kadang dilihat daripada sudut yang berbeza oleh muhaddisin yang berlainan. Faham tuan-tuan? Jadi jangan nak bergaduh lah. Sanad aku tinggi, sanad kau banyak kan. Kemudian asahul asani, sanad yang paling sahih sekali. Tadi yang tinggi ni yang sahih pula. Sanad-sanad yang paling sahih menurut ulama bukanlah menandakan bahawa sanad-sanad itu adalah dikira sahih secara mutlak. Bukan sahih secara mutlak, paling sahih sekali. Bahkan ianya dikaitkan ataupun disyaratkan dengan individu sahabat tertentu ataupun dikaitkan dengan balad kota. Berikut adalah contoh sanad-sanad hadis yang dikatakan sahih mengikut pendapat ulama muhaddisin. Kita baca je lah. Satu, sanad yang tersahih yang dikeluarkan berdasarkan individu sahabat. Jadi sanad sahih berdasarkan tengok siapa perawi dia itulah sahabat. Maka melihatkan kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai perawinya adalah sanad diriwayatkan dari Hazrat Ismail bin Abi Khalid dan Hazrat Qais bin Abi Hazam dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau mana-mana sanad hadis yang lalu melalui perawi-perawi ini, maka itulah disebut sebagai sanad yang paling sahih. Kalau berdasarkan sahabat lah. Dia dua, berdasarkan sahabat atau berdasarkan balad kota. Kalau berdasarkan sahabat, kalau melalui perawi-perawi ini, yakni siapa? Ismail bin Abi Khalid, Hazrat Qais bin Abi Hazam dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, maka ni semua kita dah ni habis dah. Ni yang lama punya saya duduk dalam ni, kita dah edit balik dah. Ada tertukar Taqi Abi radhiyallahu rahmatullahi alaihi tu tuan-tuan, jangan tengok sangat situ. Jadi yang sahabatnya sini hanya Hazrat Abu Bakar. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rawahih rahmatullah alaihima pula berpendapat bahawa sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Imam Zuhri dari Hazrat Salim bin Abdullah dan dari Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ali Ibnu Madini, ini semua ulama-ulama hadis ni. Dia kata sanad yang sahih siapa? Berpendapat bahawa sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Hazrat Muhammad bin Sirin dari Hazrat Ubaidah bin Amr dan Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Nombor 4, Imam Yahya bin Ma'in, juga ulama hadis, dan Imam Nasa'i rahmatullahi alaihi berpendapat bahawa sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Hazrat Ibrahim Nakhai dari Hazrat Al-Alqamah dan dari Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca je. Imam Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari pula berpendapat bahawa sanad yang paling sahih bila lalu ke mana adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Imam Malik, kemudian daripada Nafi', kemudian daripada Hazrat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala. Nombor 6. Menurut Hazrat Abu Bakar bin Abi Syaibah, sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Imam Zuhri dari Hazrat Ali, dari Hazrat Husain, dari ayahnya Hazrat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nombor 7. Manakala menurut Hazrat Waqi' bin Jarrah, Waqi' dengan ain, rahmatullah alaih, sanad yang paling sahih adalah hadis. Tuan-tuan yang ada kitab tu nombor 7, bila saya sebut Waqi' bin Jarrah, dia sebut radhiyah ke rahmatullah alaih? Kitab tu chat. Kau tahu duduk mana ni? Rahmatullah alaih kan? Maknanya saya dah edit semua dah. Sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Hazrat Syu'bah dari Hazrat Amr bin Murrah, dari Hazrat Murrah, dari Hazrat Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Nombor 8. Sanad yang paling sahih menurut Makkiyin, yakni ni berdasarkan kota pula. Menurut penduduk kota Mekah,
hadis yang diriwayatkan dengan sanad Hazrat Sufyan bin Uyainah dari Hazrat Amr bin Dinar dan Hazrat Jabir bin Abdullah Makki radhiyallahu anhu, itu adalah sanad yang paling sahih. Nombor 9, penduduk Yaman pula, mereka mengatakan bahawa sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Hazrat Ma'mar dari Hazrat Hummam dari Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penduduk Mesir mendapat sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Hazrat Lais bin Sa'id dari Hazrat Yazid bin Abi Habib dari Hazrat Abdul Khair dari Hazrat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Nombor 11, manakala ahli Syam pula berpendapat bahawa sanad yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad Imam Auza'i dari Hazrat Hasan bin Atiyah dan sahabat radhiyallahu anhu. Penduduk Malaysia, sanad paling sahih mana? Rawahu Muslim tadi dah kan? Pembahagian sanad. Okey, sanad ni tuan-tuan disampaikan dengan dua cara. Satu kita sebut sanad bil qiraah, bacaan. Yakni sanad dia mengaji sendiri daripada ustaz, dia akan jelas nanti. Yang kedua sanad bil ijazah, dia dapat ijazah saja. Dia pergi India, pergi Deoband, ambil ijazah. Dia tak mengaji pun daripada ustaz tu. Dan ustaz tu kebetulan bagi ijazah pada dia, walaupun dia tak mengaji sihah-sitah. Maka dia caja sanad dia. Contoh PhD, itu tahun lain lah. Ulama hadis telah bersepakat bahawa seperti mana mendengar hadis secara qiraah dan meriwayatkannya dengan sanad adalah dibenarkan, begitu juga mereka bersepakat bahawa mendengar dan meriwayatkan hadis dengan sanad secara ijazah juga adalah dibenarkan. Jadi seperti mana kita meriwayatkan hadis secara qiraah boleh, juga boleh kita mendengar dan meriwayatkan hadis secara ijazah. Boleh, tak ada masalah. Ulama yang membenarkan periwayatan secara ijazah antaranya adalah Hazrat Hasan Basri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Zuhri, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibn Khuzaimah dan jumhur ulama rahmatullah alaih yang kata boleh kita menukilkan hadis, meriwayatkan hadis bila kita dapat ijazah, kita boleh meriwayatkan hadis. Sebab tu setengah-setengah ulama susah mereka nak bagi ijazah hadis ni. Paling kurang kena duduk baca 2-3 hadis, ada setengah 3 hari kena duduk dengan dia. Seperti Maulana Salimullah Khan masih hidup lagi di Karachi, di Jamiah Faruqiyah, kena duduk dalam sabak dia pengajian 3 hari 3 malam baru bagi sanad. Tuan-tuan ni hari ni 1 hari saja kan, siap nasi berani semua bagi sanad. Yang kedua sanad bil qiraat. Tadilah dia terangkan balik. Sanad bil qiraat adalah sanad hadis yang diterima oleh seorang murid daripada syekhnya, yakni gurunya, setelah dia mempelajari hadis tersebut secara terperinci melalui hadisnya sehingga khatam. Dia belajar daripada syekh dia dari segi riwayahnya, dari segi dirayahnya, dari segi muskilul hadisnya, dari segi fiqhul hadisnya. Dia tahu semua tempat-tempat yang susah, dia dhabit dan sebagainya. Maka dia belajar direct daripada syekhnya. Itu sanad bil qiraah. Maknanya apa ilmu yang datang daripada guru dia, dapat kepada dia. Satu lagi sanad bil ijazah. Sanad bil ijazah adalah sanad hadis yang diterima oleh seorang murid setelah diberi keizinan atau ijazah daripada mana-mana syekh yang dijumpainya tanpa mempelajari hadis tersebut daripada syekh secara terperinci atau dengan mempelajari 2 atau 3 hadis saja daripada syekh tersebut. Belajar 2-3 hadis saja. Selalunya bila kita nak minta hadis, maka syekh akan bagi hadis musalsal bil awwaliyat. Hadis yang pertama. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Hadis itulah. Saya alhamdulillah berpeluang pergi jumpa Maulana Yunus. Maulana Yunus apa itu, anak murid Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Yunus Junpuri. Bila jumpa dia waktu lepas asar, dia baca taklim dulu. Ada taklim fadail amal. Lepas tu dia kata, "Datang buat apa?" Nak ambil hadis. Maka dia kata, "Dengar hari ni." Dia pun baca irhamu yarhamkum man fil ardh yarhamkum man fis sama. Itu dipanggil al-hadis al-awwaliyah. Musalsal bil awwaliyah. Maknanya setiap perawi ataupun setiap syekh bila dia dengarkan hadis pada anak murid dia, dia dengarkan hadis itu dulu. Jadi hadis itu dipanggil hadis yang mana berterusan bil awwaliyah. Jadi hari ini kita bil ijazah ke bil qiraah agak-agak? Ya Allah, mudah-mudahan. Sanad qiraat penyusun. Tak payah baca lah kot. Tuan-tuan boleh baca sendirilah sanad qiraat saya tu. Saya belajar pada siapa? Sanad ijazah saya daripada siapa, tuan-tuan boleh baca sendiri. Kemudian saya sebut contoh sanad ijazah Maulana Muhammad Yunus Al-Jampuri. Maulana yang saya ambil ijazah
secara bil ijazah tadi, sanad secara bil ijazah tadi Maulana Yunus Al-Jampuri. Sanad qiraat dia macam mana? Tuan-tuan boleh baca. Sanad qiraat kedua Syekhul Hadis Maulana Zakaria. Maulana Syekhul Hadis ni secara pengajian pun dia ada dua. Kita tengok sikit. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Kandalawi pula mempunyai sanad kedua, yakni sanad bil qiraat, iaitu beliau mempelajari hadis Sahih Bukhari daripada ayahnya Syekh Maulana Yahya, dari Syekh Rashid Ahmad Gangohi, daripada Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Muhajir Madani, dan seperti mana yang telah tertera sehingga kepada Amir Mu'min fil Hadis, yakni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala, kulluhum ajma'in. Jadi Maulana Zakaria ni secara pengajian, secara terperinci dia dua. Satu, dia belajar dengan siapa tadi? Maulana Yahya, siapa? Ayah dia sendiri. Yang kedua, dia belajar melalui tok guru dia Maulana Khalil Ahmad Syarampuri, pengarang apa? Bazlul Majhud, syarah bagi kitab Abu Daud. Jadi dua dia mengaji secara terperinci, bukan ambil ijazat saja. Dia mengaji secara terperinci dengan ayah dia sendiri sampai dua hadis, dan dengan siapa? Maulana Khalil Syarampuri rahmatullah alaihi. Kita ni paling tinggi seorang je lah mengaji kan. Ni masuk jenis-jenis kita hadis tuan-tuan. Ni sanad hadis penyusun saya lah. Tuan-tuan boleh refer sana lah. Kita akan habis pukul apa? 12.30 ke pukul 12? 12.30 kan? Nasi baru sapa tu. Paling kurang 1 jam juga masak tu. Nice sikit. Baru duk potong bawang bunyi tu. Tuan-tuan, kita pergi kepada jenis-jenis kitab hadis. Kitab hadis ni banyak jenis tuan-tuan. Jadi paling kurang kita tahu di sini. Kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama muhaddisin mempunyai keistimewaan masing-masing. Ada khususiyah masing-masing. Maka nama yang berbeza diberikan kepada kitab yang mengandungi ciri-ciri tertentu untuk memudahkan para ulama mengeluarkan hadis bagi membahaskan suatu hukum. Satu jenis kitab hadis pertama disebut Al-Jawami'. Tuan-tuan sebut bersama saya biar segar sikit. Al-Jawami'. Bukan K itu, Al-Jawami'. Ain. Jawami' ialah jamak bagi jami' yang membawa maksud himpunan. Jami' dikatakan kepada setiap kitab hadis yang mengandungi 8 tajuk. Mana-mana kitab hadis yang ada 8 tajuk ni disebut sebagai jami'. Apa 8 tajuk tadi? Satu, kitabus sirah, kitab sejarah sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang dan sebagainya. Perang maghazi, maaf. Yang kedua, kitabul adab. Kitabul adab ni selalunya diceritakan tentang akhlak lah, kitabul adab. Kitabut tafsir, ada tafsir. Tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri, Al-Quran, bawah tu Nabi berkata mengenai ayat Al-Quran tu apa-apa. Dalam kitab tu ada kitabut tafsir. Kitabul aqaid, tentang akidah. Kitabul fitan, cerita tentang fitnah-fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Kitabul asyrat, betul belakang. Alamat kiamat, kitab tentang alamat kiamat. Kitabul ahkam, kitab hukum hakam lah. Kitabul manaqib, yakni fadilat tentang sahabat dan pelbagai kabilah Arab. 8 semua. Jadi mana-mana kitab yang ada 8 ini, maka di antara kitab disebut jawami'. Di antara kitab-kitab jami' yang masyhur adalah Jami' Bukhari, Jami' Muslim, Jami' Sufyan As-Sauri, Jami' Abdul Razak, Jami' Ad-Darimi. Yang masyhur Jami' Bukhari dan Muslim lah. Jadi selain daripada itu Abu Daud, Tirmizi, kerana tak cukup syarat ini, mereka tak disebut sebagai jami'. Maaf, Tirmizi ada ulama sebut sebagai jami' juga. Dia dua nama Tirmizi. Jami' Tirmizi dan Sunan Tirmizi. Dalam Tirmizi pun ada 884. Kenapa disebut Sunan? Bawah ni. Tirmizi kenapa disebut Sunan? As-Sunan dikatakan kepada semua kitab hadis yang mana bab-bab di dalamnya disusun mengikut susunan bab-bab dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh tuan-tuan pernah mengaji kan? Kitab fiqh dimulai dengan bab apa tuan-tuan? Kitabut taharah. Kitabut taharah. Lepas tu kitabus solat. Kan? Jadi kitab-kitab hadis yang disusun mengikut susunan bab-bab dalam kitab fiqh, maka kitab itu disebut sebagai As-Sunan.
Mengikut susunan bab-bab dalam kitab fiqh. Ulama yang mula-mula sekali menulis kitab hadis mengikut sunnah ini adalah Syekh kepada Imam Abu Hanifah sendiri, iaitu Hazrat Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahmatullah alaih, yang mana kitabnya yang masyhur dikenali sebagai Abwabus Sya'bi. Yang masyhurnya Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Dan Sunan Nasa'i disebut sebagai Sunan Arba'ah. Dalam Sihah Sittah, kitab hadis 6. Kita dengar nama-nama ni. Sihah Sittah. Ada juga dipanggil kitab Kutubus Sittah. Kita yang mengaji di India, Pakistan ni, Indo-Pak ni, mereka menyebut Sihah Sittah. Kalau di sebelah lain, di Mesir dan sebagainya, mereka sebut Kutubus Sittah. Ada juga mereka sebut Sunan Sittah. Walaupun bukan semua sunan di situ, tapi mereka sebut secara taghlib Sihah Sittah. Kalau sebut kitab 6 yang sahih, dalam 6 kitab hadis itu bukannya semua sahih kan? Sahih Bukhari dan Muslim saja yang betul-betul sahih, yang lain masih dipetikai lagi. Tapi disebut secara taghlib, secara ghalibnya, maka disebut Sihahus Sittah. Dalam Sihah Sittah, yakni dalam kitab hadis 6, kitab Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dikira sebagai kitab hadis jenis ini, yakni sunan, yang mana ianya disebut sebagai Sunan Arba'ah. Satu kitab Sihah Sittah, kita fahamlah 6 kitab tu. Satu lagi Sunan Arba'ah, maknanya apa? Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah disebut sebagai Sunan Arba'ah. Selain itu, antara kitab sunan yang lain adalah Sunan Baihaqi. Ada juga selain pada Arba'ah tadi, Baihaqi, Ad-Darimi, Ad-Darqutni, Sa'id bin Mansur, Sunan Abi Syaibah, Sunan Abdul Razzaq. Khususnya kitab Al-Masani. Kita belajar nama kitab aja dulu ni, tuan-tuan. Sebab tu kita kata belajar mukaddimah ni. Sebab kita nak pergi kepada ilmu itu, kita pergi kepada pintu. Fa'tul buyuta min abwabiha. Nak masuk rumah kena masuk ke pintu. Jadi kalau istilah-istilah pun kita tak faham, macam mana kita nak faham kitab hadis? Jadi hari ni ramai orang yang Masya Allah semangat update status dalam Facebook dan sebagainya. Kita hadis pun tak tahu lagi nama. Al-Masani. Al-Masani adalah jamak bagi musnad. Kitab musnad. Jamak dia Masani. Iaitu nama kepada setiap kitab hadis yang dikarang dan disusun mengikut nama para sahabat. Jadi setiap hadis yang disusun mengikut nama sahabat radhiyallahu anhum. Semua hadis yang datang daripada beliau yang diriwayatkan oleh penulis akan diletakkan di bawah bab ini. Begitu juga hadis dari para sahabat radhiyallahu anhum yang lain di bawah bab masing-masing. Contohnya bab daripada Sayyidina Abu Bakar. Banyak mana hadis daripada Sayyidina Abu Bakar dia letak bawah tu. Lepas tu Umar pula. Banyak mana hadis daripada Sayyidina Umar dia letak bawah tu. Penyusunan ini tidak dikelaskan sama ada ianya berkaitan dengan akidah, fiqh atau sebagainya. Tak khusus. Masalah bab fiqh ke akidah tak kira. Yang penting bawah sahabat tadi. Susunan nama para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah mengikut huruf tahaji. Tak faham tuan? Faham huruf tahaji? Huruf tahaji maksud apa? Huruf tahaji alif bata lah. Bukan alif ABC. ABC kita panggil huruf apa? Abjad. Huruf abjad. Silap pun silap abjad kita panggil kan? Huruf tahaji. Atau mengikut sabqah fil Islam. Jadi sahabat tadi dikira huruf alif bata. Contoh huruf alif. Sahabat apa nama huruf alif? Aslam contoh. Abu Bakar. Ba, Bilal. Ta, Tamim Dari. Tha, Tha'labah. Macam tu sampai akhir. Ataupun mengikut sahabat sabqah fil Islam. Orang yang mula-mula masuk Islam, Abu Bakar. Lepas tu pergi kepada siapa? Sayyidina Khadijah. Lepas tu pergi kepada siapa? Sayyidina Ali contoh. Macam tu. Sabqah fil Islam maksud dia. Atau juga mengikut keutamaan dan kelebihan para sahabat. Contohnya sahabat 4 dulu, Khalifatul apa ni? Amirul Mukminin 4 dia dulu. Lepas tu Asyarah Mubasyarah. Lepas tu dia panggil Ashabul Badar. Ataupun sebelum itu Ashabul Baitur Ridwan. Lepas tu Ashabul Badar, mengikut macam tu. Mengikut keutamaan dan kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Musnad yang terawal telah ditulis oleh Hazrat Nu'aim bin Hamad radhiyallahu rahmatullah alaih. Terdapat 3 kitab musnad yang masyhur pada masa sekarang. Adalah Musnad Abu Daud At-Tayalisi, yang kedua Musnad Humaidi,
yang merupakan syekh kepada Imam Bukhari sendiri. Dan yang paling masyhur adalah Musnad Imam Ahmad lah, Musnad Ahmad dipanggil. Itu masyhur Musnad. Jadi tuan-tuan kena faham lah, bila sebut Musnad maknanya hadis itu disusun mengikut nama sahabat. Yang keempat, Mu'jam. Mu'jam dinamakan kepada semua kitab hadis yang disusun oleh seorang muhaddis mengikut turutan nama masyaihnya, nama syekh-syekhnya, ustaz-ustaznya. Dia susun hadis mengikut nama ustaz-ustaznya, iaitu sebanyak mana hadis yang datang daripada seorang syekh, penulis akan memasukkannya di bawah satu bab walaupun hadis itu berkaitan dengan perkara peristiwa berbeza. Contohnya saya daripada ustaz saya Abdul Karim Shah, kan? Jadi banyak mana hadis yang saya ambil daripada ustaz saya letak bawah tu. Pada syekh lain pula, saya belajar ustaz lain pula. Banyak mana hadis saya ambil ustaz tu, saya letak bawah tu. Macam tu. Penulis akan memasukkan dalam satu bab walaupun hadis itu berkaitan dengan berbeza. Itu hadis tentang akidah, ini hadis tentang fadilah, ini hadis tentang sirah, ini tentang maghazi dan sebagainya. Tak kira. Namun Syekhul Hadis, Maulana Zakaria rahmatullahi alaihi mengatakan bahawa sebetulnya dia kata Mu'jam ini adalah kitab hadis yang ditulis mengikut susunan huruf tahji. Jadi dia kata, tadi kita belajar Musnad ikut tahji kan. Syekhul Hadis Maulana Zakaria kata yang sebetulnya Mu'jam ini adalah kitab hadis yang ditulis mengikut susunan huruf tahji, alif batayah. Tak kira pula sama ada mengikut nama masyaihnya maupun nama para sahabat. Huruf tahji tadi tak kira. Sama huruf tahji tadi nama sahabat ke nama syekh dia tak kira. Yang sebetulnya dia mengikut huruf tahji. Antara kitab Mu'jam yang masyhur adalah Mu'jam Ismail, Mu'jam Ibnul Ghuti, dan yang paling masyhur adalah Mu'jam Tabrani lah. Selalu dengar kan Mu'jam At-Tabrani, yang mana beliau telah menulis 3 kitab jenis Mu'jam, 3 jenis kitab Mu'jam. Iaitu yang pertama Al-Mu'jamul Kabir, yang disusun mengikut susunan nama para sahabat. Dia ada 3, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Saghir. Mu'jamul Kabir ni dia susun hadis-hadis mengikut nama susunan para sahabat. Huruf tahji para sahabat, Abu Bakar, Bilal dan sebagainya. Mu'jamul Awsat pertengahan, yang disusun mengikut nama syekhnya pula, huruf tahji. Dan Mu'jamul Saghir, mu'jam kecil sekali, yang disusun mengikut sunan semua nama masyaihnya. Banyak mana syekh dia disusun semua. Nombor 5, Al-Mustadrak. Nak faham semua tuan-tuan? Kalau boleh hafal. Al-Mustadrak, ianya dikatakan kepada setiap kitab hadis yang dihimpun oleh penulis yang menghimpun ahadis yang tertinggal atau yang tidak dimasukkan oleh penulis kitab hadis yang lain. Ahadis tersebut pula mestilah menepati syarat kesahihan yang telah ditetapkan oleh penulis yang lain itu. Contohnya Imam Bukhari bawa mari hadis 2,600 hadis dalam kitab Bukhari contoh, kalau dibuang yang berulang-ulang. Kemudian ulama lain mari selepas itu, dia susun pula hadis-hadis yang Imam Bukhari tak masukkan. Dia tambah hadis-hadis yang Imam Bukhari tak masukkan, tapi syarat mestilah hadis yang dia tambah itu mestilah menepati syarat-syarat yang diletakkan oleh penulis awal, yakni Imam Bukhari. Itu Mustadrak. Hadis tersebut mestilah menepati syarat kesahihannya yang telah ditetapkan oleh penulis yang lain itu. Ramai ulama muhaddisin telah menulis Mustadrak di atas kitab Sahihain. Sahihain mana apa tuan-tuan? Bukhari Muslim. Ramai ulama buat Mustadrak terhadap Sahihain ni, dia kata. Antaranya Kitabul Ilzamat lil Darul Qutni. Yang kedua Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Hafiz Abu Zar Al-Abd. Dan yang paling masyhur ialah kitab Mustadrak yang ditulis oleh Imam Abdullah Al-Hakim Naisaburi rahmatullah alaih, yang dikenali sebagai Mustadrak ala Sahihain, ditulis oleh Imam Hakim. Mustadrak ala Sahihain, Imam Hakim. Yang seterusnya nombor 6, Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj dikatakan kepada semua kitab hadis yang mengandungi ahadis yang sudah tersedia ada dalam kitab yang lain, tapi dengan sanad penulisnya sendiri, tanpa perantaraan penulis kitab yang asal. Kita ulangi. Al-Mustakhraj dikatakan kepada semua kitab hadis yang mengandungi hadis yang sudah tersedia dalam kitab yang lain, tapi dengan sanad penulisnya sendiri. Contohnya ada kitab hadis yang telah tersedia. Contohnya kitab Riyadhus Salihin ataupun kitab Tirmizi. Kemudian datang ulama selepasnya, dia tulis hadis yang sama, tapi sanad, melalui sanad dia sendiri.
bukan sanad melalui penulis awal. Faham tuan-tuan? Tanpa perantaraan penulis kitab yang asal seperti Mustakhraj Abu Iwanah ala Sahih Muslim. Imam Abu Iwanah ni ditulis Al-Mustakhraj Abu Iwanah ala Sahih Muslim. Mana kitab Muslim dia waktu ambil balik, dia keluarkan balik Sahih Muslim melalui sanad dia sendiri. Dengan sanadnya yang sendiri tanpa perantaraan Imam Muslim rahmatullah alaih. Al-Juz nombor 7. Juz. Kita faham juz Al-Quran je kan? Juz Tabah, juz Muqaddam. Nombor 7 Al-Juz. Dikatakan kepada setiap hadis yang ditulis dengan menghimpunkan kesemua hadis yang berkaitan dengan satu-satu peristiwa ataupun satu-satu masalah fiqh. Banyak masalah fiqh kan? Masalah haid, masalah dalam sembahyang tu banyak masalah raf'ul yadain, masalah apa qiraat khalfa imam. Contoh di bagi sini contohnya Al-Juzul Qiraah. Ditulis oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih yang berkaitan dengan qiraah Al-Quran. Jadi banyak mana hadis-hadis yang berkaitan dengan qiraah Al-Quran, Imam Bukhari bawa satu juz. Risalah yang kecil je, tak panjang. Begitu juga Juzul Qiraah yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga ada tulis Juzul Qiraah rahmatullah alaih. Selain itu Juzul Raf'al Yadain. Satu kitab dipanggil Juzul Raf'al Yadain, makna banyak mana hadis-hadis mengenai Raf'al Yadain, mengangkat tangan kita ke turun rukuk dan bangun daripada rukuk. Ditulis oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih berkaitan dengan masalah mengangkat kedua tangan ketika takbir dan berpindah rukun. Nombor 4 Kutubul Jami'. Tadi Jawami'. Awal-awal tadi. Ni Jami'. Apa maksud kita Kutubul Jami'? Dikatakan kepada semua kitab hadis yang ditulis dengan cara menghimpunkan ke semua kitab-kitab hadis, sama ada Sihah Sittah, kitab yang 6 tadi, atau selainnya. Kemudian ahadis disusun sama ada mengikut tertib huruf tahji ataupun mengikut sunan nama para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Maknanya kitab banyak mana kitab hadis. Kitab Sihah Sittah, kitab selain daripada itu, kitab Mustakhraj, kitab Mustadrak, banyak mana ditimpuk, dia buat satu kitab. Mudah nak cari makan, kan? Jadi kitab terawal yang dikarang dari jenis ini adalah karangan Imam Al-Humaidi rahmatullah alaih yang bernama Al-Jam'u Bainas Sahihain. Dia himpun di antara Bukhari dan Muslim. Jadi senanglah. Tak payah pergi cari Bukhari Muslim. Ada di situ. Mudah-mudahan nasib kita ini nasib Bukhari insya-Allah. Sahih. Sahih. Bau dah tu. Boleh sahih tu tak apalah tu. Kemudian Hafiz Razin bin Muawiyah rahmatullah alaih telah menghimpun kitab Sihah Sittah. Hafiz Razin ni bukan sahihan saja. Semua dalam kitab Sihah Sittah cuma menggantikan kitab Sunan Ibnu Majah dengan Muwatta. Cuma dia ganti Sunan Ibnu Majah dalam kitab Sihah Sittah tadi ada Ibnu Majah kan. Dia buang Ibnu Majah, dia menggantikan dengan Muwatta Imam Malik. Lalu menamakannya sebagai Tajridus Sihah Sittah. Tajridus Sihah Sittah. Kemudian Allamah Jalaluddin As-Sayuti rahmatullah alaih telah cuba menghimpunkan kesemua ahadis dalam sebuah kitab. Semua hadis dia cuba himpun dalam sebuah kitab yang diberi nama Jam'ul Jawami'. Himpunan segala himpunan. Jam'ul Jawami'. Jadi lagi senang nak cari makan lah. Zaman sekarang ni lagi mudah lah. Mereka himpunkan dalam maktabah syamilah. Sekali tekan je semua keluar hadis. Sahih tak sahih pun semua keluar. Ni sahih, ni mawdu', ni dhaif. Lagi senang. Menghimpunkan semua ahadis dalam sebuah kitab yang bernama Jam'ul Jawami'. Beliau telah menghimpunkan ahadis qauli mengikut sunnah huruf tahji dan ahadis fi'li mengikut sunnah nama para sahabat. Hadis ada dua. Tadi kita sebut tak? Satu hadis qauli, satu hadis fi'li. Hadis qauli ni hadis yang mana sahabat dengar Nabi bersabda, yaqulu hakaza wa hakaza. Hadis fi'li sahabat melihat Nabi berbuat satu perkara. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza wa kaza. Aku melihat Nabi membuat begini begini. Jadi hadis daripada sabdaan Nabi disebut hadis qauli, daripada perbuatan Nabi disebut hadis fi'li. Jadi beliau Allamah Sayuti ni dia himpunkan hadis qauli mengikut susunan hadis susunan tahji alif bataya dan hadis fi'li perbuatan mengikut nama para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Arba'inat. Ni ramai orang mengaji ni. Al-Arba'inat dikatakan kepada setiap hadis yang dihimpunkan oleh penulis yang mengandungi 40 hadis dari pelbagai bab dan tajuk.
Ada 40 hadis mengenai memanah. Ada 40 hadis mengenai hafal Quran. Ada 40 hadis mengenai macam-macam. Kan? Yang masyhurnya ini Arba'in Lin-Nawawi. Jadi penulis yang menulis kita hadis Arba'in terlalu ramai dia kata. Dan tidak dapat dipastikan bilangannya secara tepat. Banyak sangat orang buat. Ada Arba'in li Syah Waliullah, ada Syah Waliullah ada sendiri Arba'in dia. Ada Arba'in Lin-Nawawi, dan Arba'in macam-macam. Kitab mana ada cukup 40 hadis? Ya. Sepatutnya 40 hadis lah. Penulis yang menulis kitab hadis Arba'in dah terlalu ramai. Muhaddis yang mula-mula, dia kata menulis kitab jenis ini adalah Hazrat Abdullah bin Mubarak sendiri, rahmatullah alaih. Kemudian lepas itu Hazrat Muhammad bin Aslam At-Tusi, rahmatullah alaih, telah menulisnya. Antara kitab-kitab Arba'in yang masyhur adalah Arba'in karangan Imam Nawawi, rahmatullah alaih. Arba'in Lin-Nawawi. Nombor 10 ni tuan-tuan, kitab Al-Mawdu'at. Dikatakan kepada semua kitab hadis yang ditulis dengan cara menghimpunkan ahadis maudhu', segala hadis-hadis maudhu' atau yang ditahmah palsu, ditahmah maudhu'. Kitab-kitab ini sama ada disusun mengikut susunan huruf tahajji ataupun susunan bab-bab dinyatakan dalam bab itu. Di susunan bab-bab yang dinyatakan di bawah bab itu sanad beserta perawinya dan sebab-sebab kecatatannya. Muhaddis yang mula-mula mengangkat pena menulis kitab Al-Mawdu'at adalah Allamah Ibnul Jauzi, rahmatullah alaih, yang bernama Mawdu'atul Kubra. Imam Jauzi, rahmatullah alaih, di antaranya dia mengeluarkan dalam hadis Tirmizi lebih kurang 23 hadis dia kata maudhu'. Kita duk bising dalam Fadhil Amal ada hadis maudhu'. Dalam kitab Imam Tirmizi pun Imam Ibnul Jauzi sendiri mengeluarkan 23 hadis yang dikatakan maudhu'. Tapi tuan-tuan, Allamah Sayuti rahmatullah alaih, dia tulis kitab lain balik dan dia kata, dia tahqiq balik, dia kata sebenarnya dalam dalam Tirmizi tidak ada hadis yang bertaraf maudhu'. Dan itulah yang disepakati oleh ulama. Kemudian Mulla Ali Qari rahmatullah alaih, selalu dengar kan? Telah menulis kitab jenis ini, yakni kitab maudhu' yang agak mendapat penerimaan masyarakat yang bernama Mawdu'atul Kabir. Namun kitab jenis ini yang paling padat dan sempurna adalah kitab Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'at an Ahadits Sani'atil Mawdu'at. Ini yang paling sempurna, yang paling komplit, yang ditulis oleh Allamah Ibnu Iraq. Nama yang sebenar tak silap saya Ibnu Arraq. Bukan Iraq. Ibnu Arraq, rahmatullah alaih. Yang mana beliau telah menghimpunkan hampir ke semua hadis maudhu'. Banyak mana hadis maudhu' daripada yang diambil daripada penulisan Allamah Ibnu Jauzi, daripada penulisan Hazrat Juzqani, daripada Allamah Suyuti, daripada Mulla Ali Qari, daripada Hafiz Ibnu Hajar dan ulama yang lain rahmatullah alaih. Jadi dia himpunkan dalam satu kitab yang mudah. Ini kitab yang paling sempurna tuan-tuan nak cari tentang hadis maudhu'. Mushkilul Hadis nombor 11. Kitab Mushkilul Hadis. Dikatakan kepada setiap kitab hadis yang dihimpunkan dan diselaraskan di dalamnya ahadis yang bercanggahan dan mentakyinkan, yakni menetapkan makna bagi ahadis yang rumit maknanya. Jadi dia himpunkan, penulis tadi dia himpunkan hadis-hadis yang mana ta'arus, berlaku percanggahan di antara satu sama lain. Maka dia himpunkan hadis tadi. Hadis ni dengan hadis ni. Contohnya hadis ta'aruf apa? Contoh saya bagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang paling baik di kalanganku adalah Abu Bakar. Bukan orang yang aku cintai di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Yang kedua, hadis lain mari sahih juga. Orang yang paling aku sayangi di kalangan umatku adalah Sayyidina Ali. Kemudian mari hadis lain yang sahih juga. Orang yang paling aku cintai dengan umat aku adalah Sayyidina Khadijah, contoh. Jadi tak harus tak? Bertembung tak? Jadi dia himpun hadis-hadis macam tu. Lalu dia kata apa? Dia menetapkan makna. Mentakyinkan makna hadis ini, maknanya dia tatbik balik. Maknanya di kalangan yang terbaik umat aku Abu Bakar adalah orang yang lelaki yang dewasa, yang tua di kalangan umat aku Abu Bakar, aku paling cinta. Lelaki yang budak-budak, Sayyidina Ali, budak kecil. Dan di kalangan wanita yang aku paling sayang adalah Khadijah. Jadi selesailah masalah. Sebab itulah orang yang mengaji hadis ni tuan-tuan,
Maknanya Allah Ta'ala akan maknanya tanda satu orang itu telah mencapai tahap yang tinggi dalam hadis apabila dia mendapati tidak ada sebarang pencanggahan yang berlaku dalam nusus syari'iyah. Kalau kita duk nampak lagi ni tak betul, ni tak betul, ni bercanggah sini, maknanya kita tak sampai lagi tahap. Sebab apa? Setiap hadis walaupun ada pencanggahan tapi ada jalan penyelesaian dia. Ada jalan penyelesaian dia. Malah kalau nak cari tentang pertembungan, dalam Quran pun banyak pertembungan. Dalam Quran banyak pertembungan, kita boleh keluarkan satu-satu. Tapi setiap pertembungan ada jalan penyelesaian, ada tatbik dia. Ataupun dalam hadis-hadis yang rumit, yakni hadis muskil, lafaz dia rumit, nak faham, dia keluarkan hadis tadi. Lalu dia tetapkan maknanya ni. Bukan dia keluarkan hadis saja, tapi dia tetapkan makna. Ulama yang pertama sekali menulis kitab semacam ini adalah Imam Syafi'i sendiri, radhiyallahu anhu, yang telah menulis dalam satu bab bagi kitabnya yang masyhur, iaitu Kitabul Dalam Kitabul Imam Syafi'i ada bagi hadis macam ini. Tapi dalam satu bab saja. Namun secara tetapnya muhaddis yang terawal menulis kitab sebegini adalah Hazrat Ibnu Jurayj rahmatullahi alaih, dan kemudiannya oleh Hazrat Muhammad bin Qutaibah rahmatullahi alaih. Walau bagaimanapun kitab yang paling masyhur adalah karangan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahmatullahi alaih yang bertajuk Mushkilul Athar. Ianya ditulis dalam 4 jilid. Jadi kami di Pakistan kami belajar ni Tahawi, kitab Tahawi, Mushkilul Athar. Imam Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ada tulis syarah bagi kitab ini, Mushkilul Athar. Ma'anil Athar, nama kitab saya lupa. Ma'anil Athar fi syarah Mushkilul Athar. Macam itulah. Sikit tuan-tuan. Nombor 12, asbabul hadis. Dikatakan kepada semua kitab hadis yang ditulis dengan cara menghimpunkan segala hadis yang menjadi penyebab sesuatu qaul itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia himpunkan segala hadis-hadis yang menjadi penyebab Nabi bersabda sedemikian. Contoh Nabi kata innamal a'malu binniyat. Kenapa Nabi kata macam tu? Kerana ada sebab di belakangnya. Ada satu orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana sebab nak kahwin dengan Ummu Qais. Maka Nabi kata innamal a'malu binniyat. Contoh saya bagi. Jadi dihimpunkan hadis-hadis macam itu. Dengan cara menghimpunkan segala hadis yang menjadi penyebab satu qaul itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih sebetulnya ianya dalam kaedah tafsir Al-Quran. Mana kalau dalam tafsir, kaedah tafsir Al-Quran disebut sebagai asbabun nuzul. Contoh yang belajar tafsir disebut apa? Asbabun nuzul ataupun syan nuzul. Dalam hadis disebut asbabul wurud. Asbabul wurud. Mana sebab hadis itu diungkapkan, disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran, sebab ayat itu diturunkan oleh Allah Taala disebut asbabun nuzul. Adapun hadis disebut asbabul wurud. Sebab hadis itu diturunkan, disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terawal menulis kitab ini adalah Imam Abu Hafs Al-Akbari rahmatullahi alaih, dan kemudian Hazrat Hamid bin Kazni rahmatullahi alaih. Allamah Sayuti rahmatullahi juga ada mengangkat pena menulis kitab sejenis ini. At-Tartib nombor 13. Banyak kita belajar ini tuan-tuan. Tertib dikatakan pada setiap hadis yang ditulis dengan mentertibkan hadis yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadis yang telah tersedia tapi masih belum diterbitkan. Kitab hadis yang ditulis dengan mentertibkan hadis yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadis yang telah tersedia tapi masih belum diterbitkan. Jadi kitab-kitab hadis yang tersedia sebelum ini bukan dengan keadaan tertib yang betul, maka dia keluarkan hadis tadi, diletakkan dengan tertib yang betul, lalu ditertibkan. Antaranya ialah kitab tertib Musnad Ahmad alal huruf yang ditulis oleh Imam Ibnul Kathir rahmatullahi alaih, dan tertib Musnad Ahmad alal huruf oleh Hazrat Ibnul Mujib rahmatullahi alaih. Nombor 14, Al-Ilal. Tuan-tuan, Al-Ilal dikatakan kepada semua kitab-kitab hadis yang ditulis dengan cara disebutkan hadis yang mana pada sanadnya ada kalam, kritikan, seperti kitab Ilal lil Bukhari dan juga kitab Ilal lil Muslim. Selain itu Imam Daruqutni dan Imam Ibnu Abi Hatim rahmatullahi alaih juga ada mengambil bahagian dalam penulisan kitab jenis ini. Tuan-tuan, dalam pengajian ilmu hadis dia ada sebut ilal hadis. Satu fan ataupun satu bidang yang paling susah. Bidang fan apa? Ilal hadis.
Maknanya satu orang itu bila dia menyelam dalam ilmu hadis, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi malkah, isti'dad untuk dia mencari kecacatan-kecacatan yang tersembunyi dalam satu hadis. Dia boleh detect. Jadi bukan orang sembarangan ni tuan-tuan. Bukan hanya ngaji 10 tahun, 20 tahun. Bukan hanya menyelidik sembarangan macam tu saja tuan-tuan. Orang yang betul-betul jiwa dia makan hadis, tidur hadis. Bukan makan bola, tidur bola. Orang macam ni tuan-tuan. Kita tengok dalam satu kitab ditulis satu orang dia bawa satu hadis, dia baca depan ni lah, Imam Ibnu Abi Hatim. Dia baca 10 hadis. Dia kata cuba cek betul tak? Baca hadis pertama, qala hadatsana fulan an fulan an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza wa kaza wa kaza. Hadis kedua, hadatsani fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaza. 10 hadis. Bila Imam Ibnu Hatim dengar, dia kata hadis pertama kamu baca tadi, fulan sepatutnya tak berjumpa dengan fulan. Hadis kedua, fulan patutnya datang dengan pelantaran fulan. Hadis yang ketiga, fulan tak sabit daripada fulan. Hadis keempat macam ni. Hadis kelima sampai 10 hadis. Dia kata, kamu dengar hadis tanpa belik kita apa, kamu hukum macam tu? Mana boleh, dia kata. Dia kata, tak percaya. Tak percaya, cuba pergi kepada seorang imam lagi. Apa nama imam tu? Imam Abu Zur'ah, tu guru dia. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Pergi depan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, baca 10 hadis yang sama. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi detect tepat yang sama seperti mana dia beritahu oleh Imam Ibn Hatim. Hadis pertama macam ni, hadis kedua macam ni, hadis ketiga macam ni. Orang tu dudah-dudah dalam hati. Pening. Dia kata, kamu tak cek tak apa, baca hadis kamu detect macam tu. Dia kata, tak percaya. Tak percaya, pergi kepada yang ketiga, Muhammad bin Muslim. Pergi kepada orang ketiga, dia baca hadis yang sama 10 hadis. Muhammad bin Muslim pun baca, bagi tahu keadaan penyakit yang sama seperti mana diungkapkan oleh kedua-dua Hazrat sebelum itu. Kan? Maka dia kata, kamu tak cek tak apa pun, dia kata, kamu tak percaya. Kemudian dia kata, adakah kamu tak percaya kalau kamu pergi bawa seketul emas, pergi kepada peniaga emas ataupun tukang emas, kalau dia kata emas ini tulen ataupun tak tulen, adakah kamu percaya? Percaya, dia kata. Bagaimana kamu tak percaya dengan kami? Zaman dulu kan, kalau nak cek emas, dia tak ada alat boleh scan emas macam kita zaman sekarang. Ada mesin kan, boleh cek kan ketulinan. Zaman dulu dia hanya bergantung kepada zauq, wijdan. Orang yang menyelam dalam bab emas ni, siang malam makan emas, tidur emas ni, sekali pandang dia kata ini tulen, ini tak tulen ni, ini bukan 916 ni, kan? Ini berapa karat dia boleh tahu. Orang Melayu cakap sekilas ikan di laut boleh tahu jantan dan betinanya. Tak apa, laut ada ikan juga. Tuan-tuan, jadi apa nak bagi tahu? Ilmu hadis ini adalah apa? Dia Allah Ta'ala bagi kepada seorang itu zauq dan wijdan, ilmu rasa. Dan bukan boleh main rasa macam itulah. Dia dah melalui proses-proses untuk jadi muhaddis. Bila melalui proses itu barulah Allah Ta'ala bagi akhir sekali ilmu ilalul hadis. Seperti mana untuk memahami Al-Quran, ada beberapa ilmu digariskan oleh Syekhul Hadis dalam Fadhil Amal kan. Akhir sekali Allah Ta'ala bagi ilmu apa? Ilmu wahbi. Ilmu apa? Bukan wahabi ya. Wahbi. Wahbi ni ilmu apa? Ilmu kurniaan Allah. Atai, kurniaan Allah Ta'ala. Tapi ilmu wahbi itu diberi melepasi ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu ma'aninya, ilmu usul hadisnya, fiqhul hadisnya dan sebagainya. Barulah ilmu wahbi. Kita belum apa-apa dah wahbi dah. Apa cerita ni tuan-tuan? Jadi ilal hadis. Al-ilal ni yang masyhur adalah kitab Ilal al-Bukhari, kitab Ilal li-Tirmizi pun ada. Dan kitab Ilal li Ibnu Hatim, dan kitab Ilal Ibnu Abu Zur'ah pun ada. Yang 15 al-Sulasiyat. Sulasiyat dikatakan kepada setiap kitab hadis yang mana penulis telah mengimpungkan di dalamnya hadis yang mana sanadnya yang bermula dari penulis sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melalui 3 orang perawi saja. Maknanya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang perawi saja. Antara kitab Sulasiyat yang masyhur adalah Sulasiyat Bukhari, Sulasiyat Ad-Darimi, Sulasiyat Abd bin Humaid. Sulasiyat Malik tak adalah sebab Imam Malik tabi'i kan, lepas tabi'i sahabat terus. Dia tak jadi sulasiyat lah.
Jadi di antara Imam Bukhari sampai Nabi SAW ada 2 perawi. Ada berapa? 3 perawi saja. Nombor 16 tuan-tuan, syuruhul hadis. Kitab syarah-syarah hadis ni adalah kitab-kitab yang ditulis untuk mensyarahkan kitab-kitab hadis yang masyhur. Kitab apa? Bukhari, Muslimnya, Tirmizinya, Abu Daudnya. Seperti kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Ia merupakan salah sebuah syarah bagi kitab Sahih Bukhari. Kitab Umdatul Qari saya sebut tadi juga adalah salah satu syarah baginya yang dikarang oleh Allamah Aini rahmatullahi alaih. Dan yang ketiga kitab Irsyadus Sari oleh Allamah Qistalani rahmatullahi alaih. Selain daripada itu banyak lagi tuan-tuan kitab syarah-syarah oleh ulama-ulama hadis. Kitab Bukharinya ada syarahnya. Kitab Abu Daudnya ada ditulis Aunul Ma'bud, ada ditulis kitab Bazlul Majhud. Kemudian Tirmizinya ada ditulis Aridatus Sunan, Ma'arifus Sunan, Aridatul Ahwazi, Tuhfatul Ahwazi. Semua ni kitab-kitab apa? Syarah. Kemudian kitab-kitab syarah Bukhari ada juga dalam bahasa Arab, dalam bahasa Urdu tu berlambat-lambat dalam ditulis oleh ulama Deoban. Yang masyhurnya ditulis oleh apa? Maulana Taqi Usmani, In'amul Bari dalam bahasa Urdu. Bahasa Arab tak kira lah, banyak sangat. Maulana Salimullah Khan yang mari tahun lepas pun ada tulis Kashful Bari. Kemudian Maulana Zakaria sendiri berapa syarah Bukhari saja, Kanzul Mutawari, satu Lami'ud Dirari. Kemudian yang ketiga baru ni bukan Irsyadus Sari, Sirajul Qari, anak murid dia himpunkan Maulana Zakaria, dan dia sendiri Darisul Bukhari. Maulana Zakaria 3-4 syarah mengenai Bukhari saja ni. Jadi bukan main-main tuan-tuan. Jadi jangan kita jumpa hadis dhaif dalam Fadhil Amal kita kata tak pandai hadis ni, la haula wala. Al-Azkar adalah himpunan hadis yang berkaitan dengan doa-doa masnun. Banyak mana doa masnun dipanggil Al-Azkar. Seperti Kitabul Azkar oleh Imam Nawawi yang masyhurnya rahmatullahi alaih, dan Al-Hasnul Hasin. Al-Hisnul Hasin yang betulnya tuan-tuan. Hisnul makna benteng yang cantik. Hisnul Hasin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Allamah Ibnul Jauzi rahmatullahi alaih. Nombor 18 Al-Taghrib wa Tarhib adalah himpunan ahadis yang berkaitan dengan targhib, galakkan dalam melaksanakan perintah syariat, dan tarhib yakni ancaman dalam meninggalkannya. Termasuk kitab Fadail Amal yang ditulis oleh Allamah Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, itu dikira sebagai kitab At-Taghrib wa Tarhib. Al-Musalsalat dikatakan kepada semua kitab hadis yang mana perawinya meriwayatkan ahadis yang menerangkan sifat-sifat tertentu atau keadaan-keadaan tertentu dengan cara melakukan perbuatan tersebut semasa menyampaikannya, seperti musafahah yakni bersalam ketika menyampaikan hadis berkenaan, berjabat tangan, atau hadis musalsal bil aswadain, iaitu perawi semasa menyampaikan hadis ini beliau akan menghidangkan tamar bersama air dan ahadis seumpamanya. Disebut al-musalsalat. Musalsal makna berterusan. Maknanya seorang perawi ketika dia menyampaikan hadis tu, dia membuat satu amalan yang khas. Ada ketika menyampaikan hadis dia bersalam dengan orang yang diterima hadis. Aku bersalam, syafahani fulan. Maka fulan telah berjabat tangan dengan aku semasa dia menyampaikan hadis. Maka kawan tu pula bila nak nyampaikan hadis anak murid dia bersalam juga. Jadi daripada Rasulullah bersalam sampailah kepada kita. Walaupun ada kritikan dalam sanad-sanad ini, tapi ada sanad lah tuan-tuan. Seperti bersalam ataupun seperti musalsal bil aswadain ini makna apa? Sahabat menyampaikan hadis ini, Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, Nabi memberi jamu pada sahabat. Menjamu sahabat apa? Menjamu air dengan apa? Dengan tamar. Jadi berterusan sampailah pada kita. Dan saya ada hadis ini, lupa nak bagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak tawajuh. InsyaAllah pada yang akan datang nanti kita akan bagi sanad hadis musalsal bil aswadain. Jadi tuan-tuan kena bawa mari buah tamar sekali dengan air zam-zam. Boleh tuan-tuan? Bawa air zam-zam yang pertama kita bagi. Kalau tak ada air zam-zam, air biasa pun boleh. Air mineral pun boleh, tak ada masalah. Jangan ikut sudah. Sebab dua-dua hitam. Aswad warna hitam. Aswadain makna dua benda hitam. Tapi yang hitam tamar saja kan. Tapi dalam kaedah bahasa Arab dia panggil taglibain. Taglib tadi kan. Macam sihah tadi, sahih tadi. Disebabkan
banyak yang hadis yang sahih disebut hadis sahih. Begitu juga disebabkan hitam itu yang lebih ghalibnya disebut aswadain. Jadi tuan-tuan, saya rasa tekak ini dululah. Saya dah kering tekak ni. Nanti sikit lagi tuan-tuan. Baru masuk nombor 4. Baru masuk bab 4. Ni sikit lagi. Gelaran-gelaran yang khas bagi mereka yang melibatkan diri dalam ilmu hadis. Pertama, al-musnid. Musnid ni adalah dikatakan kepada mereka yang meriwayatkan hadis dengan sanad sendiri, kecuali beberapa riwayat yang bukan datang daripada sanadnya. Diriwayatkan hadis daripada sanad dia sendiri. Kecuali ada 2, 3, 4 hadis lah, bukan daripada sanad sendiri. Al-muhaddis dikatakan kepada mereka yang alim dengan jalan-jalan sanad dan nama-nama perawi serta matan hadis. Martabah ini lebih tinggi daripada al-musnid. Muhaddis seperti yang kita kenali Maulana Zakaria rahmatullah alaih, muhaddis. Apa lagi muhaddis yang besar zaman kita ni, siapa lagi? Sudah sebut? Syekh Siddiq Al-Mughmari, kan? Dan siapa lagi? Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah zaman kita. Dah meninggal dah pun. Kan? Muhaddis. Dan Maulana Yunus Jompuri, masa saya bagi jumpa dia tu, kita ambil sanad dengan dia, kita tanya satu lafaz dalam Bukhari. Lupa dah, saya pun lupa lafaz tu. Saya tanya Ustaz Jamal, Maulana Jamal tanya lafaz Bukhari. Tanpa kitab depan dia, dia boleh sebut, oh hadis ni macam ni, maksud dia macam ni, macam ni. Maknanya benda tu dalam kepala dia. Itu muhaddis tuan-tuan. Kita ni kalau bateri mati tak tahu apa dah. Kan? Kita muhaddis kan, muhaddis. Al-muhaddis. Jadi martabat ini lebih tinggi daripada al-musnid. Al-hafiz, menurut ulama muhaddisin, mereka yang menghafal dan mengingati sehingga 100,000 hadis beserta sanad dan matan digelar al-hafiz. Tuan-tuan kena ingat, orang dulu bila sebut hadis, mereka tak anggap hadis lagi mana hadis itu disertai dengan sanad sekali. Kalau kata qala Rasulullah SAW kaza wa kaza, itu bukan hadis. Itu matan hadis saja. Mereka tak anggap hadis. Mereka bila membicarakan tentang hadis, mana kena faham di sini adalah hadis beserta dengan sanad. Dalam hadis yang pertama Bukhari, innamal a'malu binniyat, itu saja ada 750 turuk. Makna 750 versi. Kan? Jadi ulama dulu ada yang seperti Imam Bukhari sendiri dalam 600,000 hadis, dia saring, dia ambil 100,000 hadis saja yang sahih. Kemudian daripada 100,000 hadis yang sahih tadi, dia saring lagi yang menepati syarat yang dikehendaki dengannya, hanya 6,000 hadis saja. Kalau dibuang yang mukarrarat, yang berulang-ulang, hanya tinggal 2,600 lebih saja. Jadi 600, bila disebut 600,000 hadis, itu bukan 600,000 matan. Boleh jadi matan yang sama tapi versi, turuk yang berbeza. Kan? Itu ulama dulu. Imam Ahmad bin Hanbal ada 700,000 hadis. 700,000, daripada 700,000 hadis, dia saring, dia hanya ambil 40 hingga 50,000 hadis saja diletakkan dalam Musnad Ahmad. Jadi bila sebut hadis, maknanya matan tapi pelbagai turuk, pelbagai versi. Sebab itulah Imam Yahya bin Ma'in, dia kata, aku tidak meriwayatkan hadis selagi mana aku tidak jumpai satu hadis itu mempunyai 30 turuk, 30 versi, baru aku akan anggap aku ini yatim selagi mana aku tak jumpa satu hadis itu yang mempunyai 30 versi. Dia kata dia yatim. Jadi kalau dia yatim, kita ni apa? Anak HA. Dia yatim, kita yatim piatu lah kan. Itu tuan-tuan. Jadi Al-Hafiz menurut ulama muhaddisin, mereka yang menghafal mengingati sehingga 100,000 hadis beserta sanad dan matan, digelar Al-Hafiz. 100,000 hadis kena ingat tuan-tuan. Al-Hujjah adalah dikatakan kepada mereka yang menghafal mengingati sehingga 300,000 hadis. Jadi itu siapa nak jadi Al-Hujjah bolehlah hafal 300,000 hadis. Kali yang akan datang ni tuan-tuan ingat 30 hadis dulu, saya nak tengok. 30 hadis, bukan 300,000 hadis. Al-Hakim adalah dikatakan kepada mereka yang mempunyai pengetahuan tentang keseluruhan hadis beserta sanad dan matan serta mempunyai pengetahuan tentang kelemahan. Ilal tadi, cacat di mana? Al-Hakim tu. Kelemahan dan kecacatan perawi disebut sebagai hakim. Jadi dia ingat banyak hadis serta sanad serta matan, bukan saja sanad matan, malah dia tahu perawi-perawi ni macam mana, sanad ni macam mana, cacatnya di mana, cacat celanya. Itu Al-Hakim. Dan lebih tinggi lagi Amirul Mukminin fil hadis. Amir besar dalam ilmu hadis.
Gelaran ini adalah yang tertinggi di kalangan ulama hadis. Di antara mereka yang digelarkan dengan gelar ini ialah Hazrat Sufyan As-Sawri. Sufyan ada dua, satu Sufyan bin Uyainah, satu Sufyan As-Sawri. Yang dimasukkan ini Sufyan As-Sawri. Ibnu Rahuyah dan Imam Bukhari rahmatullah alaihim ajma'in. Rahmatullah alaihim ajma'in. Imam Auza'i, saya nak sebut yang awal-awal tadi, saya hundur balik, flashback balik, yang kata hadis dengan sunnah berbeza kan. Imam Auza'i, nukilan daripada perkataan dia kata As-Sufyan As-Sawri al-imam fil hadis, wal Auza'i al-imam fis sunnah, wa Malik al-imam fihima. Maknanya dia kata Sawri ini, Imam Sufyan As-Sawri ini Amirul Mukminin fil hadis, kemudian Auza'i Amirul Mukminin fis sunnah. Jadi dapat kita cam di sini sunnah dan hadis itu berbeza mengikut setengah pendapat ulama. Wa Malik, dan Imam Malik itu al-imam fihima, yakni Amirul Mukminin dalam kedua-duanya, dalam hadis dan dalam sunnah. Kita imam fi apa tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi secebis ilmu yang kita belajar ni tuan-tuan. Jadi masa sudah cukup 12.30. Lepas tu kita nak semayang. Jadi kali yang akan datang tuan-tuan, jadi kita punya kelas ini tak berhenti di sini tuan-tuan. Ya. Sebab satu hadis, satu kitab ni paling kurang kena masa 1 hari sampai malam. Tapi disebabkan slot kedua lepas zuhur ini adalah slot tafsir yang dibawa kendalikan oleh Maulana Wan Tahir. Jadi saya terpaksa berhenti di sini. Dan insya-Allah kita mesyuarat semalam, insya-Allah kelas kita Tafaqquh Fiddin ni akan diadakan pada setiap bulan insya-Allah. Jadi saya harap yang siapa yang hadir pada kali ini akan hadir secara berterusan tiap-tiap bulan insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jangan jadikan majlis ini majlis yang terakhir. Jangan ucap selamat tinggal. Jadi kita akan masuk bab nombor 4 pula, jenis-jenis hadis dan pembahagiannya. Hadis ni ada jenis-jenis dia pula. Lepas tu kita nak masuk hadis dhaif, hadis sahih. Sahih ada pembahagian dia. Kemudian hadis dhaif ada pembahagian dia, hadis maudhu'. Kemudian perbezaan hadis dhaif dan maudhu'. Jadi tuan-tuan, benda ni tak boleh habis satu hari saja. Jadi kita azam selepas ni. Minggu ke berapa kita azam baru ni? Kita tulis, cuba tengok. Jadi kelas yang akan datang Tafaqquh Fiddin akan dibuat insya-Allah pada 22 hari bulan Oktober, jatuh pada hari Sabtu, minggu yang keempat. 22 Oktober minggu yang keempat. Jadi tuan-tuan yang tabligh keluar dakwah boleh keluar pada minggu ketiga dan minggu selain itu. Minggu keempat 22 bulan Oktober insya-Allah kita note sekarang, kita hadir. Tuan-tuan, bila kita mengaji baru kita dapat tahu kelemahan kita di mana tuan-tuan, kejahilan kita di mana. Kalau kita tak ngaji kita rasa hebat semua. Amirul Mukminin semua kita ni. Jadi tuan-tuan, kita kena hadir insya-Allah ta'azam setiap tahun. Setiap bulan kita hadir di sini. Dan selain itu kita akan buat kelas online kan. Saya sebut tadi kelas online study ni bukan online hanya belajar bahasa Arab saja. Bukan online belajar sesetengah kitab saja. Online study ni kita buat bagi orang yang dah bekerja ataupun orang sedang belajar di universiti ataupun belajar di kolej-kolej mana, yang tak boleh bagi masa full untuk datang belajar di pondok-pondok di madrasah. Kita bagi alternatif kepada mereka. Jadi sistem kita buat ini adalah ala madrasah, sistem daras nizami. Jadi kitab-kitab yang main, kitab nahwu, saraf kita telah pilih. Kemudian kitab fiqh, kemudian kitab tauhid. 4 kitab ni yang main dulu kita akan ajar bab permulaan ni. Jadi seminggu kita mula dengan 3 kali dulu seminggu. Kita mula dengan 1 jam setengah dulu. Lepas ni kita akan tambah mungkin 2 jam. Hari Senin, hari Selasa, hari Jumaat. Kemudian mengikut kesesuaian kita akan ubahlah. Jadi 3 kali seminggu. Maknanya sepanjang tahun sampailah Oktober tahun depan, maka tamat satu sesi, maka kita akan ada imtihan, exam di Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum di Hulu Langat. Ada exam daripada asatizah di sana. Siapa lulus boleh masuk sesi yang kedua, dipanggil kelas yang kedua, kelas saniyah pula. Kemudian masuk kelas salisah. Kemudian khamisah. Mungkin kita buat shortcut sikitlah dalam 5 ataupun 6 tahun. Shortcut pun 6 tahun tuan-tuan, bukan 5 bulan. Berterusan 5-6 tahun akan mengaji Dorah Hadis. Kitab Sihah-Sittah tadi kita akan mengaji pada tahun terakhir. InsyaAllah, maknanya kita buat kelas ni persediaan untuk jadi alim lah. Mana kaedah dia sebut ma la yudriku kullah la yatruku kullah.
Siapa yang tak dapat sepenuhnya, jangan tinggal sepenuhnya. Apa yang kita dapat buat, kita buat. Maknanya kita ni buat sistem penyediaan alat untuk satu orang itu jadi alim. Maknanya bila dah belajar 6 tahun ni, dia ada isti'dad, malkah, kemampuan untuk mentalah kitab-kitab besar, untuk menambahkan maklumat ilmu dia menjadi seorang alim, insya-Allah. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Jadi siapa sedia nanti bagi dalam WhatsApp kan? Kita iklan balik sebab nama-nama tuan-tuan ni telah dihimpunkan dalam database ahli khidmat kami, alhamdulillah, tim kami. Mereka akan tembak baliklah. Jadi siapa yang berminat boleh hantar WhatsApp di situ, dan insya-Allah taala kita akan mula pengajiannya bermula pada 22 hari bulan tu registration. 22 hari bulan hari yang kita akan buat ni. Next kita punya majlis tafakur fiddin ni itu berserta dengan registration sekali, pendaftaran sekali online. InsyaAllah tuan-tuan sedia. Jadi secara apa ni kita guna media apa, kita akan mesyuaratkan nanti. Dia ada banyak pilihan lah. Satu Wiz IQ, satu Electa, dan sekarang ni Facebook pun dah ada Facebook live. Live Facebook dah boleh guna sekarang ni. Jadi kita akan mesyuarat mana yang terbaik, kita akan guna. Jadi tuan-tuan duduk rumah hanya menghadap laptop, tapi pakai dengan penuh adab, pakai kepiah, pakai baju dengan elok, pakai jangan duduk atas katil dengan kain tuala atas kepala, pusat tersembul mengaji Bukhari, la haula wala quwwata illa billah. Dia tak jadi Bukhari, dia jadi Bukhar. Bukhar bahasa Urdu apa? Demam. Jo naik atas Bukhari, Bukhari naik atas, Bukhar atas. Bang siapa yang belajar Bukhari tapi tak pandai belajar Bukhari, Bukhari tak datang, tapi Bukhar yang datang, demam yang datang. Jadi takut-takut kita belajar Bukhari nanti dengan pusat tersembur, Bukhari tak mari, demam yang mari. Lepas itu, selain itu, selain daripada pengajian online tu tuan-tuan, mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali kita panggil talaki macam ni. Kita jangan berpada dengan online saja. Jangan berpada dengan online saja. Dan mungkin kita dah putus nak buat sebulan sekali kan majlis macam ni, itu dah kira talaki lah. Jadi apa soalan-soalan yang tersimpan tuan-tuan boleh tanya waktu itu. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Selain pada tu ada soalan apa ke yang berkaitan dengan pengajian kita ni? Jangan pergi luar sangatlah. Ashabut tarjih. Ashabut tarjih. Kita tanya tadi Amirul Mukminin fil hadis dengan ashabut tarjih. Pertamanya kita kena ingat gelaran-gelaran Al-Hafiz, Al-Hujjah, Al-Musnid, Amirul Mukminin fil hadis ini sebenarnya gelaran-gelaran itu diberi mengikut uruf setempat. Dianya bukan kaedah umum. Dalam satu-satu kitab tak ada tulis pun. Bukan kaedah umum. Dan benda ni dibahas oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia kata setengah-setengah ulama yang menulis dalam kitab mereka hujjah macam ni, macam kita ulas tadi kan. Hujjah macam ni 300,000 hadis, hakim macam ni, itu sebenarnya tidak ada asasnya. Cuma itu mengikut uruf. Macam Syekhul Hadis. Syekhul Hadis dahulu di India, di Pakistan, Indo-Pak. Syekhul Hadis hanya diberi gelaran kepada orang yang memang telah mengajar hadis lebih kurang 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas mengajar hadis. Dan dia pegang Bukhari. Maknanya dia mengajar Bukhari. Bukhari awal tu dia pegang. Bukhari selalunya di madrasah kita bagi dua. Bukhari awal, Bukhari Sani. Bukhari Sani bermula dengan kitab Al-Maghazi. Jadi orang mengajar kitab Bukhari awal itu digelar Syekhul Hadis. Dan itu pun selepas 10 tahun dia mengajar. Maulana Zakaria mula mengajar Bukhari berapa umur 17 tahun? 16 tahun. 40 tahun lebih dia mengajar Bukhari. Layaklah digelar Syekhul Hadis. Tapi mengikut uruf di sana. Tapi kita di Malaysia ni, orang yang mengajar hadis Bukhari walaupun 2-3 tahun dah digelar Syekhul Hadis. Maulana Abdul Hamid bin Chin, alhamdulillah digelar Syekhul Hadis. Tapi memang beliau pun sudah lama mengajar Bukhari. Saya ingat 10 tahun dah lebih dah. Memang layak. Ada mereka yang baru mula mengajar Bukhari dalam satu madrasah juga dipanggil Syekhul Hadis. Jadi itu tak, macam saya sebut tadi lah, la masyahata fil istilah. Tidak ada pergaduhan pada istilah kan. Dia nak sebut Syekhul Hadis, sebutlah. Jangan sebut Syekhul Hadas sudah.
Jadi dengan ashabut tarjih, selalu ashabut tarjih itu dalam bab fiqh. Ashabut tarjih maknanya ulama yang mempunyai kedudukan ashabut tarjih. Dia boleh mentarjihkan qaul ini dengan qaul ini mengikut dalil-dalil yang dia fahami. Masalah ini adalah yang lebih rajihnya sebegini. Ashabut tarjih. Dia lebih dalam ilmu fiqh. Dalam ilmu hadis yang paling tertinggi sekali, kalaulah kita anggap satu lagi punya pendapat kan, yang paling tinggi adalah Amirul Mukminin fil hadis. Maknanya dia tahu semua selok-belok dalam hadis. Semua orang di waktu itu, di kala itu, di zaman itu akan rujuk hadis kepada dia. Amirul Mukminin fit tafsir siapa? Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Wallahu a'lam. Dalam hajat amal yang oleh Umar Zakaria, ada yang saya maksud mengatakan dalam amal adanya hadis bagus. Hadis? Macam mana kita nak mengatasi? Hadis apa? Di maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu. Soalan rare tu. Sebab ini kan dah tersebar, jadi orang awam pun dia tak nak dengar kita baca. Okey. Satu jawapannya dalam fadail amal ada setengah mereka mengatakan ada hadis maudhu'. Itu jawapannya. Itu soalannya. Pertamanya kita kena faham setiap muhaddisin, mereka menulis kitab, mereka ada manhaj masing-masing. Macam Imam Bukhari ada manhaj sendiri, Imam Tirmizi ada manhaj sendiri, kan? Imam Abu Daud ada manhaj tersendiri, ada uslub tersendiri. Begitu juga dengan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, dia ada uslub dan manhaj tersendiri. Mana dia karang kitab Fadail Amal. Fadail Amal itu dikarang untuk siapa? Majma'nya siapa? Audiennya siapa? Selalunya orang awam macam kita. Dan dalam Fadail Amal, mengikut jumhur ulama, mana kita akan bincang nanti dalam slot yang akan datang nanti insya-Allah taala, semoga Allah taala bagi taufik dan tuan-tuan. Dalam jumhur ulama mengharuskan menggunakan hadis-hadis dhaif di dalam Fadail Amal. Dalam Fadail Amal dengan beberapa syarat. Kemudian hadis dhaif ni tuan-tuan ada dua. Satu hadis dhaif yang mana disebut hadis dhaif khafif, dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan tadi, sekiranya ada hadis tawabi', ada hadis syawahid, ada hadis mutabak dia, hadis penyokong, maka dia akan boleh dinaik taraf upgrade kepada hadis hasan li ghairihi. Kemudian hadis dhaif yang kedua yang mana disebut hadis dhaif jiddan ataupun hadis wahi, hadis dhaif syadid, yang keterlaluan dhaif. Kemudian hadis yang jenis kedua ini dia ada dua pula. Satu yang disepakati akan kedhaifannya. Satu lagi yang mana diperselisihkan lagi akan kedhaifannya. Faham tak? Satu yang disepakati bahawa hadis ini dhaif. Satu lagi tak sepakati bahawa hadis ini memang betul-betul dhaif, hadis jiddan, dhaif jiddan tadi. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih, dia memasukkan hadis dhaif jiddan di dalam kitab Fadail Amal itu, hadis dhaif jiddan yang mungkin dia rasa hadis itu la yajma'u ala tarkihi, yakni perawi yang merawatkan hadis itu ulama tidak ittifaq kata dia dhaif ataupun palsu, dituduh palsu dan sebagainya. Jadi hadis-hadis yang mana tidak sepakati ulama bahawa dia betul-betul hadis dhaif jiddan, maka dia masukkan dalam hadis itu. Di samping dia masukkan ada hadis-hadis lain yang mana boleh menjadi syawahid, penyokong, pentakyid kepada hadis-hadis itu. Maka menurut setengah ulama ada juga yang mengharuskan hadis dhaif jiddan sekiranya ada. Sekiranya dia punya apa? Sekiranya ada dia punya penyokong dia, sokongan dia, maka hadis dhaif jiddan tadi dia akan boleh digunakan dalam Fadail Amal. Ada pendapat sebegitu. Dan kalau sekiranya Maulana Zakaria secara tak sengaja ataupun kita kata dia memasukkan hadis palsu, adakah dia sengaja? Mungkin dia masuk dalam hadis palsu itu mengikut dia bahawa hadis itu adalah dhaif jiddan yang tak disepakati oleh ulama, dan dia bawa pula penyokong-penyokong, ta'yidat, tawabi', mutabak.
syawahid dan lain-lain untuk menguat. Dia kuat. Satu kuat boleh lompat ke darjah hasan li ghairihi. Satu kuat boleh lompat kepada hadis dhaif biasa jadi. Jadi bila hadis dhaif biasa boleh digunakan untuk fadail amal. Kemudian kita perhati tuan-tuan. Dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, khasnya dalam kitab-kitab targhib wa tarhib. Kitab yang nak menggalakkan amal, kitab yang nak mengelakkan daripada melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Kebanyakan ulama-ulama mereka bertasahul. Mereka bermudah-mudah. Mereka tak kuat sangat. Mereka tak cadit sangat. Mereka masukkan hadis sehingga kadang-kadang ada hadis maudhu'. Okey, dalam saya boleh tunjuk takhrij, saya tak buat kitab ini, dalam takhrij maqal fi tahqiq hadis fadail amal yang ditulis oleh Maulana Lutfur Rahman. Baru ni ada datang dalam istimak kita di Miftahul Ulum, alhamdulillah. Dia adalah penulis kitab takhrij maqal dalam hadis fadail amal. Dia muatkan dalam kitab tersebut Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah sendiri dalam satu kitab, saya lupa kitab dia. Kita boleh tunjuk pada akan datang nanti. Dalam satu kitab dia tulis Ibnu Taimiyah ada lebih kurang 4 hingga 5 hadis maudhu'. Bukan hadis dhaif jiddan. Hadis maudhu' yang mana dimaudhu'kan oleh Albani. Albani sendiri yang maudhu'kan hadis tersebut. Siapa? Ibnu Taimiyah. Yang dijadikan idola oleh setengah pihak. Kita pun jadi idola juga, bukan kata kita reject Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun termasuk dalam masyayikh kita. Tapi ada setengah setengah masalah yang kita tidak selaras, tidak satu fahaman dengan dia, dengan beliau. Jadi kitab Ibnu Taimiyah pun dalam kitab itu ada tulis Ibnu Taimiyah. Ibnu Jauzi pun ada. Yang mana memasukkan hadis maudhu' dalam kitab dia. Begitu Ibnu Qayyim, anak murid Ibnu Taimiyah pun ada masukkan hadis maudhu'. Jadi ulama di dalam menulis kitab-kitab mengenai targhib wa tarhib mereka bertasahul. Kadang-kadang mereka masuk, kadang-kadang secara tak sengaja. Adakah kita nak cakap Ibnu Taimiyah sengaja masuk hadis maudhu'? Adakah kita nak kata Ibnu Qayyim sengaja masuk hadis maudhu'? Mungkin mereka begitu tak syadid dalam hadis-hadis tersebut sehingga termasuk juga hadis-hadis maudhu'. Mereka tak sengaja. Ataupun hadis itu bukan lagi maudhu' yang mana disepakati. Mungkin hadis itu taraf dia munkar, taraf matruk, tapi tak pergi pada maudhu' lagi. Mungkin dia faham bahawa hadis itu bukan sampai kepada darjah maudhu'. Tengok Az-Zahabi, Allama Az-Zahabi, ulama nuqad, Mizanul I'tidal dia tulis. Allama Az-Zahabi sendiri dia mengatakan satu orang perawi yang mana perawi itu batil. Dalam hadis fadail amal kan, dalam fadail amal ada hadis-hadis mengenai berapa 15 tak silap saya, 15 ganjaran orang yang ganjaran ataupun akibat orang yang tinggalkan sembahyang tu. 15 sebelum dalam kubur dan sebagainya tu kan. Jadi mengenai hadis ini Imam Zahabi kata disebabkan perawi ini maka hadis ini batil. Dalam kitab Nuqat Mizan I'tidal. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama dalam kitab dia Al-Kaba'ir dia masukkan hadis tadi. Dalam fadail amal dia kata perawi ini batil. Tapi bila mari dalam kitab Fadail Targhib wa Tarhib, kitab Al-Kaba'ir, kitab Al-Kaba'ir mengenai dosa-dosa besar. Kitab mengenai dosa-dosa besar dalam zina, dalam tinggalkan sembahyang, dalam liwat dan sebagainya, dia bawa mari hadis tadi yang dia katakan bahawa perawi dalam hadis yang dibawa oleh Maulana Zakaria 15 azab tadi bahawa perawi itu walaupun batil tapi dia bawa mari hadis yang sama dalam kitabnya Al-Kaba'ir. Jadi mengenai ulama tuan-tuan dalam pada menulis kitab fadail amal ataupun targhib wa tarhib ini mereka kadang-kadang mereka tidak tasyaddud sangat, mereka tak keras sangat sehingga kadang-kadang mungkin hadis-hadis maudhu' itu terlepas ataupun mereka menganggap hadis itu bukan maudhu' di sisi mereka. Wallahu a'lam. Okey. Sip, berani tak siap lagi? Ha? Ada lagi soalan tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Ulama-ulama ni ada manhaj masing-masing. Ada muhaddisin yang mana mizaj ataupun tabi'atnya mereka
tabiat mereka keras, syadid, digelar sebagai ulama mutasyaddidin. Kan? Yang kedua, ulama yang mana i'tidal dalam menghukum satu hadis, dalam satu perawi dia hukum secara pertengahan, disebut sebagai mu'tadil. Satu lagi ulama yang mana tidak syadid sangat, mereka disebut sebagai tasahul. Kita terjemah sebagai bermudah-mudah. Tapi jangan ingat, bermudah mereka macam mudah kita ni mudah macam tu je biar. Tak. Di antara ulama yang terkenal sebagai ulama mutasahil adalah Imam Hakim An-Nisaburi tadi, yang tulis Mustadrak ala Sahihain tadi. Imam Hakim. Jadi tuan-tuan, Imam Hakim ni, kita jangan sedak kita kata ulama ni mutasahil, ulama ni mutasyaddidin. Bukan tuan-tuan. Imam Hakim pun ada sebab dia kenapa dia dipanggil ulama mutasahilin. Digolongkan dalam ulama mutasahil. Tasahul dia tak ada sebab. Bermudah-mudah dia ada sebab. Salah satu kenapa dia bermudah-mudah, kerana dia istidrak kitab apa ni? Sahihain kan. Kadang-kadang dia tengok dalam kitab Bukhari ada seorang perawi bernama Abu Uwais. Sedangkan Imam Bukhari ambil perawi daripada Abu Uwais itu, yang mana selain Imam Bukhari ambil perawi daripada Abu Uwais, yang mana di sisi Imam Bukhari hadis ini ada mutabi', ada penyokongnya. Contoh daripada Imam Malik sendiri, hadis yang sama ada penyokong daripada Imam Malik. Maka disebabkan ada sokongan ini, Imam Bukhari ambil hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bernama Abu Uwais tadi. Tiba-tiba Imam Hakim tengok nama Abu Uwais. Maka pun dia kata, perawi ini sahih ni. Maka dia ambil hadis daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Uwais, lalu dimasukkan dalam kitab Mustadraknya. Dia kata as-sahih ala syarti Bukhari contoh. Maka disebabkan wujuhat ini, maka dia disebut sebagai mutasahil. Ataupun yang kedua, contoh Imam Hakim dia tengok dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari bawa mari meriwayatkan hadis daripada seorang perawi yang bernama Khalid bin Makhlad contoh. Tapi Imam Bukhari bawa mari perawi Khalid bin Makhlad itu bukan semata-mata dia bawa. Tapi Khalid bin Makhlad ini dia akan ambil hadis daripada Khalid bin Makhlad bila mana dia meriwayatkan daripada tok gurunya yang bernama Sulaiman bin Bilal. Kalau Khalid bin Makhlad ni ambil hadis daripada perawi orang lain, Imam Bukhari tak ambil. Maknanya seorang perawi itu dia ada ustaz dia yang siqah, ada ustaz yang dhaif. Jadi Imam Bukhari hanya ambil hadis-hadis melalui perawi yang mana dia ambil hadis dia tadi daripada ustaz yang siqah saja. Contoh Khalid bin Makhlad tadi, Imam Bukhari hanya ambil hadis Khalid bin Makhlad apabila Khalid bin Makhlad ambil hadis daripada Salman bin Bilal. Tiba-tiba Imam Hakim tengok, Khalid bin Makhlad ada ni. Maka dia ambil hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Makhlad, walaupun Khalid bin Makhlad itu ambil daripada syuyuhan lain, yang ambil daripada Abdullah bin Musanna contoh. Maka sebabkan inilah ulama telah menghukumkan bahawa Imam Hakim An-Nisaburi ini adalah sebagai tergolong dalam ulama mutasahil. Dan ada lagi ulama telah tulis, misalnya ulama Allamah Sulaiman Al-Qattani, tak silap saya, dia tulis kitab, dia kata salah satu wujuh sebab mengapa Imam Hakim itu tasahul, dia kata sebenarnya Imam Hakim bila dia tulis kitab tak sempat nazar sani, tak sempat dia edit, dia telah meninggal. Sebelum dia edit dia, sebelum dia taz'if, sebelum dia tasih betul-betul, cuma ada 5 bab pertama ataupun khumus yang pertama saja dia sempat edit betul-betul. Dan kalau kita perhatikan dalam khumus yang pertama memang tidak ada hadis yang dhaif. Tak sempat dia edit, maka dia meninggal. Sebab itulah dia digelar sebagai mutasahil. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan? Kita nak sembahyang di mana? Surah lah, sini tak muat ni ramai ni. Surah ada 2 tuan-tuan, di sebelah sini pun ada, belah sini pun ada. Sini tengah hari tak tahu ada tak. Jadi kita tutup dulu majlis kita buat kali ini, insya-Allah. Kalau ada soalan nanti kita simpan pada slot yang akan datang, atau boleh tanya kepada Maulana Wan Tahir nanti. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Banyak mana silapan saya, tersasul bahasa dan terkena pada hati tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Majlis akan sambung lagi lah, bukan ini saja majlis. Lepas Zuhur ada slot Maulana Wan Tahir, insya-Allah.
Makan juga lepas zuhur tuan-tuan. Pukul masuk zuhur nanti kita pergi semayang dulu. Balik nanti akan ada insya-Allah nasi biryani Bukhari insya-Allah. Jazakumullah. Nasi Bukhari sahihain insya-Allah.